Ya. Dia dapat bagi selawat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas. Jadi. Dia tak boleh boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penuntun yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita membincangkan satu tajuk mengenai mengapa kita berwakaf. Ini merupakan siri kedua impak wakaf yang dianjurkan oleh Perbadanan Wakaf Islam. Sidang penuntun sekalian, kita sudah maklum bahawa wakaf adalah satu amalan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ia adalah sebahagian daripada amalan tabarruk ataupun infak ataupun sumbangan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf telah menjadi satu budaya di zaman sahabat Rasulullah SAW di Madinah untuk mereka membantu sahabat-sahabat yang lain, dan mereka berlumba-lumba untuk berwakaf, iaitu kesan daripada didikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membicarakan mengenai mengapa kita berwakaf, satu daripadanya ialah kerana kita nak menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud antara orang yang bertakwa itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu iaitu allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara gaib, beriman dengan Allah yang tak nampak dengan penglihatan dia, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat dan sebagainya. Wa yuqimuna shalah, dan orang yang mendirikan sembahyang, itu juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan seterus ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang rezeki yang Allah sumbangkan pada kita, yang dikurnia pada kita, kita infakkan. Yunfiqun, kita infakkan, kita belanjakan, kita sumbangkan. Jadi ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam ayat ini termasuklah ibadat wakaf. Allah bagi kita rezeki, dan rezeki yang Allah bagi itu Allah suruh kita sumbangkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sumbangan mengikut ahli tafsir ada dua. Satu, sumbangan wajib, infak wajib, iaitu kita menyara keluarga kita dari segi makan minum, anak-anak kita pendidikan dan sebagainya, kita sumbangkan dari pendapatan kita. Itu hukum wajib, nafkah yang wajib. Di samping itu ayat juga mengenai nafkah yang sunat.
infak yang sunat, iaitu sedekah ataupun sedekah jariah. Sedekah, bila disebut sedekah ada dua. Satu sedekah yang kita sumbangkan, masih juga kita dapat pahala, dan habis, ya, bila apa yang sumbang tu habis, selesai, gak itu je pahala kita. Tetapi kalau yang kedua, sedekah jariah, sedekah yang kita beri pada seseorang tu, dan apa yang kita beri itu dapat dia manfaatkan sehingga apa yang kita beri itu boleh terus setakat mana yang kita dapat, yang mungkin sampai kita meninggal dunia pun masih dapat digunakan. Itu yang disebut wakaf ataupun amal jariah, ya. Dengan sebab itu orang Islam kalau dia nak menjadikan orang yang benar-benar bertakwa, selain daripada dia beriman kepada Allah, selain dia menunaikan salat, dia menginfakkan sebahagian harta, iaitu sedekah, infak wajib, nafkah wajib, dan juga nafkah sunat, menginfakkan hartanya untuk sedekah dan untuk sedekah jariah, untuk berwakaf. Jadi dari sudut wakaf, makna kita maklum bahawa ayat yang ketiga ini termasuklah wakaf, dan wakaf ini satu daripada ciri orang yang bertakwa. Sidang pendengar sekalian, sebenarnya harta yang kita miliki ini bukanlah pada hakikatnya kepunyaan kita, ia adalah kepunyaan Allah SWT. Ini yang dimaksudkan dalam satu hadis. Rasulullah berkata, "Ya bna Adam, laisa laka min malikin illa ma labista fa ablaita, au akalta fa afnaita, au tasaddaqta fa abqaita." Makna Nabi kata, wahai anak Adam manusia lah. Bila sebut hari anak Adam tu, daripada Adam yang pertama tu, ya, bukan bapa kita ni Adam, bukan, tapi manusia yang pertama tu Adam. Iaitu Nabi sebut, wahai ibnu Adam, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, laisalah kamu tidak memiliki satu apa pun yang di dunia yang kamu tidak memiliki satu apa, kerana itu semuanya Allah punya. Illa ma labisa, melainkan apa yang kamu pakai, itulah sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya, harta yang beri kita, apa yang kita pakai. Dia kata, hinggalah dusuh yang kita pakai ni, ya. Pakainya kita yang lainnya ada dalam bari ke, digantung di sana ke, kedai dobi ke, itu belum tahu lagi milik kita. Kemudian yang kedua dia kata, kata apa yang kamu makan, itulah milik kita, yang kita makan, termasuk dalam mulut makan. Tapi wang yang dalam poket kita ni belum tahu milik kita. Lebih-lebih dalam bank, saham mana-mana belum tahu milik kita. Tapi kalau benda yang kamu sedekahkan, itu yang kekal. Yang kita sedekahkan itu yang kekal, yang akan harta yang boleh membantu kita di hari akhirat kelak, pahalanya, ya. Sebab itu seseorang tu dia tidak boleh dia sombong dengan hartanya, atau bakhil dengan hartanya. Itu milik Allah. Itu sebabnya Allah wajibkan seseorang yang telah cukup nisab hartanya, dia wajibkan zakat 2,5%. Pasal harta itu milik Allah, Allah berkuasa suruh kita, dia wajibkan kita mengeluarkan zakat. Siapa tak mengeluarkan zakat, dosa. Di samping itu, selain zakat, zakat hanya 2,5%. Kalau RM100, RM2,5 saja wakaf, zakat. Ada lagi RM97,5 tu, itu mudah pada kita. Jadi dalam baki 97%, 5% tu, itu kita nak disuruh kita menginfakkan supaya kita dapat ganjaran pahala. Harta itu boleh melindungi kita di hari akhirat. Harta itu boleh membantu kita di akhirat dengan kita menginfakkan harta itu ke jalan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berwakaf? Iaitu kita nakkan ganjaran pahala yang banyak, yang berterusan.
orang yang berwakafkan hartanya, harta itu dimanfaatkan orang lain, sepanjang harta itu dimanfaatkan, digunakan oleh orang lain, maka orang yang pemberi wakaf tadi mendapat ganjaran pahala tak putus-putus walaupun dia telah meninggal dunia. Ini disebutkan dalam hadis yang masyhur, yang selalu disebutkan, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi kata, "Iza matal insan inqata amaluhu illa min salasin." Apabila manusia meninggal dunia, atau ada juga ada iza mata ibnu Adam, ada juga hadis riwayat yang lain. Maka terputus bila seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalan dia. Amalan salatnya terputus, berhenti pada gitu. Bila satu orang meninggal, malaikat tu amalan salatnya pun setakat itu je. Amalan puasa setakat itu je, tutup nota. Amalan haji itu saja, dia dah meninggal. Tetapi kalau seseorang tu berwakaf, menyumbangkan hartanya, dan dia meninggal, harta itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia, malaikat akan tulis pahala itu berterusan, selagi harta itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang sebut dalam hadis, iza matal insan in qata amal illa min salah, melainkan 3 perkara: sedekah jariah. Sedekah jariah itu ada wakaf, sedekah yang berterusan, dia punya faedahnya yang dipunyai oleh orang punya wakaf. Satu. Yang kedua, wa ilmun yuntafi, dan ilmu yang dimanfaatkan. Dia mengajar seseorang, katalah mengajar Quran. Orang yang diajar tu dapat membaca Quran, menerusi apa yang kita ajar, maka kita dapat pahala. Selagi dia baca Quran, kita dapat pahala. Kemudian dia pula ajar pula ilmu yang kita belajar kepada orang lain, dia dapat pahala mengajar, dan kita pun dapat pahala juga, kerana dia yang mengajar orang tu, kerana kita mengajar dia, dan seterusnya. Itu yang dikatakan pahala yang berterusan selain daripada harta, sedekah jariah, ilmu, boleh katakan wakaf perkhidmatan lah, akan diperolehi berterusan. Kalau sedekah jariah itu contoh, misalnya katakanlah kita beli sajadah ketika sembahyang, kita letak di masjid, jadi orang sembahyang, siapa yang sembahyang di atas ketika sembahyang kita tu, kita mendapat pahala. Kita datang sembahyang jemaah, kita pun dapat pahala sembahyang, dan orang sembahyang lagi tambahan lagi pada kita, pasal orang sebelah kita itu sembahyang atas ketika sembahyang kita tadi. Kalau kita meninggal dunia, orang tu sembahyang atas ketika kita, mereka tulis juga lagi pahala untuk kita walaupun kita dah tak ada. Itu ganjaran. Itu tadi disebut sedekah jariah. Kedua, ilmu yang tafi. Yang ketiga, wa waladun salih yad'u lahu. Ini juga dapat ganjaran pahala yang berterusan. Seseorang yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang salih, kemudian anaknya mendoakan dia. Itu juga satu aset lah kan, bagi orang, seseorang yang meninggal dunia. Nanya anak yang saleh, maknanya anak yang saleh itu maksudnya anaknya tu menunaikan ibadah kepada Allah. Hasil dari didikan bapaknya hantar anaknya sekolah agama ke, atau dibagi pada guru, mana-mana ustaz mengajar anak dia, keluarkan duit dan sebagainya, dia hantar mengaji dan sebagainya. Usaha bapak tadi, anaknya dapat beribadat, boleh disembahyang, dan segala ibadat lain. Jadi ibadat anaknya tadi adalah hasil daripada didikan ayah dia. Ayahnya dapat juga ganjaran. Itu juga ganjaran macam berwakaf. Lebih lagi bila anak tu dia mendoakan, anak mendoakan bapa, lagi bertambah lagi ganjaran atau faedah yang diperoleh oleh seorang bapa bila dia menginfakkan hartanya atau tenaganya untuk mendidik anaknya. Saudara sekalian, selain itu ada satu hadis lagi yang menyebutkan bagaimana wakaf ini, peranan wakaf, kelebihan wakaf ini.
yang menyebabkan kita perlu berwakaf untuk mendapat ganjaran-ganjaran yang disebutkan. Dalam satu hadis menyebutkan inna mimma yalhaqul mu'mina min amali wa hasanati ba'da mautihi. Maksud sungguhnya antara perkara-perkara yang mengiringi seseorang mukmin daripada amalan kebaikan selepas dia mati ada 7 dalam tu. 7 perkara. Amalan yang dia buat masih hidup dan amalan itu ganjar pahala akan mengiringi dia waktu mati. Itulah dia punya saham dia. Yang dikatakan dalam ayat Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata kamu perhatikan apakah amalan yang telah kamu sediakan untuk hari esok, hari akhirat. Itu kalau amalan ni yang sebut dalam hadis ni ada 7. Yang pertama Nabi kata ilmu yang dipelajari yang dapat diajarkan. Dia belajar. Tadi ilmu dia ilmu yang diajar, lepas tu dia ajarkan orang lain. Itu satu daripada diajar kau dapat ganjaran dan pahala. Ilmu yang dipelajari dan diajar orang lain. Itu ilman allamahu wa rasul. Kedua, wawaladan salih. Macam tadi anak salih. Ya, yang pertama meninggalkan ilmu. Ilmu tu ketika dia ajar kepada orang lain. Kedua, dia meninggalkan anak yang salih, anak yang baik, yang boleh beribadah mendapat perintah Allah Subhanahu taala, beribadah meninggalkan larangan Allah, dan dia mendoakan ibu bapa dia. Itu juga satu daripada amalan yang akan membantu dia akhirat. Cuma itu pada anak-anak sekalian, sentiasa dalam doa masukkan Allahumma ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, walidaina atau walidina, dan dosa ibu bapa kami, warhamhuma, kesahanilah kedua-dua ibu bapa kami itu, kama rabbayani saghira, bagaimana dia mendidik saya waktu kecil dulu. Jadi Allahumma ighfir li dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani, macam-macam ya. Jadi dalam tu mengandungi kita, ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa saya, ampunkan dosa dua ibu bapa saya, kesihanilah keduanya, bagaimana dia mengasihani saya waktu kecil, mendidik saya kedua. Mana Allah kesian, dia masuk dadap, dia ampunkan dosanya, masuk ke syurga dengan rahmat Allah SWT. Itu anak yang saleh. Kalau dia meninggalkan anak saleh itu, membantu dia amalannya. Ketiga, amal yang membantu kita di hari kematian, wa mushafan warasahu. Kita meninggal mushafan, Quran, mushaf Quran yang diwarisi, dia bagi orang Quran. Ni dia tinggalkan, dia beli Quran, tinggalkan anaknya baca Quran yang di tu, maka dia dapat pahala. Atau dia beli Quran, letaknya di masjid, dah orang baca Quran itu, dia dapat pahala. Banyak orang yang bila pergi ke Mekah, lihat ke Mekah ke di mana dia beli Quran, letakkan di masjid. Mudah-mudahan ada orang baca, dan orang yang membaca Quran yang kita bagi itu, maka kita dapat pahala. Ini sebut dalam hadis, wa mushafan warasahu, dan mushaf Quran yang diwariskannya pada orang lain nak baca. Yang keempat, au masjidan banahu. Ini juga yang wakaf, yang membantu kita, membantu menambah amalan kita, membantu kita di hari akhirat, atau membantu selepas kematian. Au masjidan warasahu, ataupun masjid yang dibinanya. Ini wakaf ini banyak. Banyak kita perbankan wakaf, banyak yang menyumbangkan. Hari ini ada lebih kurang 10 buah masjid sedang dalam pembinaan dan perhatian lembaga wakaf, lembaga wakaf Selangor. Orang datang dari kita kumpul, kita buat akaun 10 akaun, orang ini ada akaunnya. Jadi orang datang, dia nak wakafkan untuk masjid A, kita masuk ni. Itu masjid hari akhirat itu menurut kita. Walaupun kita derma tu sikit, kata RM10, mungkin dapat RM10 batu-bata, dapat kali dalam 20 ketul ke. Jadi itu dia bina. Mungkin kerana ada batu tu bangun tu tegak sebab orang sembahyang, kita dapat pahala. Itu sebut au masjid dan banahu. Ini amalan yang boleh kita bila kita melihat. Au baitan
Libni sabil banahu, ataupun rumah musafir. Ini rumah musafir yang didirikan. Ini dulu zaman Rasulullah. Rumah musafir itu maknanya ada di tengah perjalanan, ada tempat perhentian, ada air situ, ada rumah tempat berteduh dan sebagainya. Macam kita R&R nanti, ya. Tapi kita dah ada rumah tu tak ada. Tapi mungkin enggak kita tak dapat pahala, boleh. Kalau dia kurang sajadah, kita beli sajadah letak di sana. Itu pun boleh, ya. Atau lah dia sebut lagi yang kena au nahran ajrahu, Nabi kata. Yang akan menolong kita bila kita mati. Au nahran, ataupun anak-anak sungai yang dialirkan airnya. Dulu ini Arab tu memang susah lah nak dapat air. Air itu benda yang macam kita jugalah. Jadi dulu kalau ada tali air itu setakat dua itu dikorek lagi, disalurkan kepada orang. Tapi kita tak ada lah macam tu. Tapi dia boleh bantu orang mana-mana orang yang ada rumah tapi dia tak ada duit nak masukkan pipe ke rumah dia. Kita boleh bantu dia. Itu boleh termasuk juga. Walaupun bukan tali air, ya, tetapi melalui besi itu aja. Tapi itu boleh termasuk, ya. Pada saya lah au nahran ajrah, ya, au mata air, anak sungai yang dialirkan airnya. Dan ketujuh, ya, au sadaqatan akhrajaha mimali fi sihhati wa hayati. Ini juga amalan seseorang tu yang berwakaf, bersedekah dikeluarkan atau wakaf daripada hartanya, dikeluarkan fi sihhati, dalam keadaan sihat, wa hayat, dan keadaan hidup. Itu ganjaran besar. Waktu sihat, jangan dah ada meninggal bercakap pun dah tak apa boleh dah, nak meninggal barulah tolong tengokkan ada duit saya ke harta saya tu, bawah bantal tu sedekahkan. Itu dapat pahala. Tapi yang paling baik sekali, waktu sihat, waktu memerlukan duit kita ada, sebahagiannya kita infakkan, kita wakafkan. Itu yang disebut dalam satu hadis lain, al-mar'u fi zilli sadaqati yaumal jum'ah. Seseorang itu akan dilindungi sedekahnya pada hari kiamat. Sedekah melindungi dia. Disangka dia sedekahnya, dia dapat ganjaran pahala. Pahala bersedekah tu, pahala sedekah wakaf yang berikan dia dapat melindungi, dia dapat perlindungan dia di hari akhirat. Saya suka nak menyebut satu kisah. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Selepas dia mendengar rakan-rakan sahabat-sahabat menceritakan bahawa Rasulullah ada bercerita kelebihan orang berwakaf, ganjarannya, dia dapat syurga dan sebagainya, maka dia pun berminat. Ingat sekali, dia teringat ibu dia dah sudah meninggal dunia, tak sempat wakaf. Dia pun jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ibu saya baru saja meninggal sangat mengejut. Tak sempat dia nak wakaf. Kalau dia dapat bercakap, mungkin dia akan sebut supaya dia berwakaf. Bolehkah saya mengeluarkan hati saya untuk mewakafkan dia? Atau bolehkah saya buatkan wakaf untuk ibu saya yang meninggal? Rasul kata, boleh. Ibu kita dah meninggal, dia tak sempat cakap wakaf, dia harta dah ada, boleh kita wakafkan. Atau daripada hati kita atau harta dia, boleh kita wakafkan. Maka lelaki dia pun balik ke rumah dia. Ambil cangkul, pergi belakang rumah, digali perigi belakang rumah. Gali hingga keluar mata air. Lepas tu dia pun kata, ya Allah, siapa yang minum air perigi ni, itulah wakaf ibu saya. Macam tu. Dia tak akan pahala wakaf. Nak bantu ibu ni dah meninggal tu, yang tak sebab wakaf, dia wakaf. Sebab dia itu yang ada. Harta lain tak ada, itu ada, dia dapat. Mak dia memberi khidmat. Apa juga perkhidmatan, apa juga kebajikan yang kita tolong orang, maka itu semua ganjaran pahala. Kalau harta itu berkekalan panjang, dinamakan wakaf. Kalau kita bagi belanja di makam tu, itu sedekah biasa saja. Jadi itu bagi kita
Mangkali tak ada lah macam itu ya. Miskin macam itu ya. Kita mungkin ada sikit sebanyak, Allah beri rezeki, maka kita jangan lupa mewakafkan. Saya tahu ramai orang dah wakafkan, tapi kadang-kadang wakaf saja ya, wakafkan, tapi kadang-kadang pahala dapatlah, tapi nak membolehkan wakaf itu lebih berkesan ganjaran kebajikannya, elok kita wakaf berpusat. Katakan sekarang ni ada Perbadanan Wakaf Selangor, dia ada satu tabung kas berkaitan wakaf ni ya, dan akan daripada duit yang diterima tu dia akan infakkan kepada masjid, surau, sekolah agama, bantuan pada kesihatan, bantuan pada pelajaran, apa saja kebajikan ya yang dipohon, dan wang tu ada dapat kita bersama-sama ya. Okey. Baik, kalau kita dapat katakanlah sebulan kita keluarkan pendapatan RM10, katakan RM10 di sebulan, RM10, tapi kita sama-sama ramai kita wakaf ya. Hari ini katakan orang yang bayar zakat fitrah, katakan ada 4 juta orang dalam negeri Selangor. Kalau dan 4 juta tu mungkin itu masuklah kanak-kanak dan sebagainya, tapi kalau katakan 1 juta aja umat Islam dapat mengeluarkan wakaf RM10 saja satu orang, RM10. Orang makan gaji, orang hasil kelapa sawit ke RM10 sebulan. Orang pencen pun macam saya ni, kedua juga sebulan. Kalau ada 1 juta, dah 10 juta sebulan. Kalau setahun, dah 12 juta. Berapa banyak kita boleh kumpul duit, dan macam-macam kita buat. Boleh kita macam ni Mesir, negeri Morocco, dan mana tahu dia buat universiti. Percuma orang belajar. Kalau kita ada duit, wakaf bersama. Kalau kita wakaf, tapi kalau kita wakaf orang duduk kat sana, pahala dapat agak, tapi kebajikan tu kurang ya, kurang dapat dimanfaatkan pada orang ramai ya. Itu dia wakaf. Itu cerita tadi, kisah Sa'ad bin Ubadah. Walaupun dia miskin, ibarat kata kais pagi makan berikan pertama, dia hanya tanah sikit belakang rumah, tapi dia nak wakaf besar, dia nak wakaf itu ada, dia wakaf maka orang. Seorang lagi, saya nak cerita lagi, masa di Madinah, cerita tentang telaga rumah Bani Khattab. Bila Rasulullah sampai ke Madinah nak ambil air, mana telaga? Kata orang ada satu telaga rumah, iaitu telaga Bani Ghaffar ya. Orang datang pergi ambil air di telaga itu, satu gayung, satu beledi lah kali ya, gayung bukan beledi itu daripada kulit binatang dijahit jadi macam beledi, macam timba ya. Gayung harganya 1 cupak gandum. Bila cedok air, bayar 1 cupak. Begitu penting air masuk ya. Rumah Bani target itu nama rumah ya, dipunyai oleh Bani Ghaffar ya. Kemudian Rasulullah jumpa dia, boleh tak kau jual ni telaga ni? Oh, dia kata tak boleh, aku inilah saja harta aku ni. Nabi kata kalau siapa yang dapat yang menjual, dapat katakanlah membeli satu telaga dan diwakafkannya, maka dia akan dapat telaga dalam syurga. Besar ni ganjaran pahala. Jadi berita Nabi sebut tu, Nabi sebut siapa yang membeli telaga ni, yang mewakafkan telaga ya, dia akan dapat telaga di syurga. Sampai berita tu kepada Sayyidina Osman bin Affan. Dia ni Sayyidina Osman ni orang kaya. Jadi dia dapat situ, dia terus pergi jumpa Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, betul ke kau bicara siapa yang membeli rumah ni, telaga ni akan dapat dalam syurga? Bagaimana kalau aku membeli, aku mewakaf macam itu, aku dapat ke macam yang kau cakap tu? Kata Rasulullah, ya, super. Maka Osman pun pergi jumpa tuan yang punya telaga tadi, minta rundik-rundik. Dia kata, baiklah, Osman, kalau kau jual, aku bagi kau 12,000 dirham. 12,000 dirham.
Kata baik, aku jual ke separuh je. Maknanya kalau hari Ahad dia dapat, hari Senin tu orang lain punya. Dah. Jadi Osman bayar 12,000. Jadi satu hari kepunyaan masa itu masih orang Yahudi lagi. Al-Fatih kata dia ada dah sejam juga dia Yahudi. Yahudi kata baik. Hari ni aku punya, besok kau punya separuh. Jadi masa Sayyidina Osman punya tu Sayyidina Osman free, tak ada kena bayar. Wakaf ni akan siapa ambil itu dapat nak pada. Yahudi ni jual satu gayung, satu gandum, satu cupak gandum. Lama-lama ramai orang yang hari yang Sayyidina Osman punya tu orang datang ambil air. Termasuk orang Yahudi pun ambil air juga. Dah tinggal sikit lah. Yahudi ni punya yang dia jual tu dah sikit. Lama-lama susah akhirnya dia jumpa sama, baiklah kau ambil lah semua. Maka Sayyidina Osman pun bayar lagi. Dari 12,000 bayar 8,000. Jadi 12,000. 12,000 punya. Maka Sayyidina Osman pun mengatakan, aku wakafkanlah telaga ni untuk umat Islam. Begitulah semangat wakaf. Itu bagi orang yang ada berharta. Dia tidak sayang tentang harta boleh itu, tapi dia termuakafkan untuk mendapat ganjaran pahala. Yang tadi kisah Sa'ad ni orang yang miskin, apa yang ada je. Tapi kesimpulannya semua wakaf tu mesti ada kepada kita. Dengan itu sidang pendengar sekalian, setakat ini saja untuk kali ini, dan kita akan menyambung lagi kepada siri yang ketiga nanti, ya. Info wakaf siri yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.